Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sepanjang masa. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat menafkahkan karunia Allah pada kita ni untuk cari benda yang baik, benda yang menampakkan kerana Allah SWT, dan menjadikan kita orang yang layak untuk ditempatkan di syurga nanti, insyaAllah. Terima kasih Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kasira, Surah, Tuan-tuan, Muslim sekalian. InsyaAllah kita sambung pembicaraan kita dalam akidah Syiah Imamiyah. Iaitu pada pagi ini kita bincang tentang bagaimana akidah para imam Syiah terhadap Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu secara ringkas. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya tidak pastilah sejauh mana apa nama ni kita panggil dari segi kecanaan tu cana dah. Kita ada JAKIM, dan JAKIM pun telah mengeluarkan apa nama ni Majlis Fatwa negeri, kebanyakan negeri saya ingat kecuali Sarawak yang belum menggazetkan, tapi sudah terima lah, cuma tidak digazetkan fatwa yang bahawa Syiah ni sedang sesat. Tapi kebanyakannya macam wilayah sendiri, mula-mula lagi lah antaranya wilayah dan lain. Tapi apa nama, dalam begitu-begitu pun kita sudah menyatakan sesat oleh Majlis Fatwa. Tapi ada lagi benda-benda yang usul-usul yang sama ada masuk secara sengaja atau tidak sengaja, tidak pasti. Tapi tuan-tuan sekalian, saya masih lagi baca buku ni dalam satu muka surat lagi, tak sampai dengan satu muka surat lebih. Dia ada 400 muka surat lebih. Dan tajuk dia Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan. Dia terjemah daripada bahasa Inggeris. Dalam daripada bahasa Inggeris dia, Islam, Authoritarianism and Development, a Global and Historical Comparison, atau macam perbandingan. Buku ni selalu memuji kerajaan Fatimiyah, kerajaan Safawiyah, dan kerajaan apa nama lagi, Safawiyah. Dan yang menariknya, penulis buku ini, orang ini dijemput ke Malaysia untuk membentangkan buku dia. Dia orang Turki, tapi mengajar di pensyarah di mana, di Harvard atau Oxford, saya tak ingat. San Diego. Dia mengajar di Center for Islamic and Arabic Studies di San Diego University. Dan diresmikan oleh orang-orang besar negara majlis. Wallahu a'lam. Lepas tu pengaruh ajaran sesat itu mana-mana lah, tak kira lah mana-mana. Sama ada Arkam misalnya, dengan berbagai-bagai nama digunakan untuk mengelirukan masyarakat. Dengan tarikat yang apa nama, sampai tahap apa nama, kita kata guru tu seolah-olah maksud
Seolah maksum tu maknanya tidak bersalah, tidak pernah bersalah, tidak berdosa. Apa lagi? Dengan ajaran liberal sekarang kuat juga. Kalau tuan-tuan perasan, alhamdulillah dia pun baru meninggal, Buya Syukur ke Syakur. Tuan-tuan kalau tengok dalam TikTok, dalam YouTube, apakah ada ulama-ulama Indonesia mengatakan dia telah murtad, tapi pengikut dia orang, dia memperlekehkan solat, haji. Dia kata haji ni buat apa pergi pusing-pusing, lepas tu lari-lari, lepas tu balik-balik. Balik apa? Anak murid dia jawab balik setan. Kena kat mana? Letih. Dahsyat. Ramai anak murid dia. Dan dipuji masa dia meninggal tu macam-macam lah pujian. Tapi dia, perkataan-perkataan dia tu sudah mengatakan dia tu keluar daripada agama Islam. Solat misalnya, dia kata solat ni, zaman bila solat ni mula dipentingkan? Zaman Bani Umayyah dia sebut. Saya dengar. Zaman Nabi tak sangat. Zaman Abu Bakar, Umar, Osman tidak sibuk sangat solat. Zaman Umayyah sibuk pasal apa? Supaya orang tidak mengganggu kerajaan dia. Jadi dia suruh orang ni kerjakan solat. La ilaha. Dahsyat tuan. Dahsyat. Saya baca satu buku lagi tu, 50 tokoh Islam liberal. 50 tokoh Islam liberal Indonesia. Termasuk tokoh-tokoh Islam liberal tu Gus Dur. Itu tokoh Islam liberal. Sebab tu dia pakai seluar pendek. Beliau, ia ada pandangan ulama, misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan lutut tidak aurat. Aurat ni kemaluan depan belakang. Itu setengah-setengah ulama mengatakan aurat ni ada dua bahagian. Ada, dia panggil aurat mughallazah, aurat mukhaffafah. Tapi tidak bermakna Imam Bukhari kata boleh pakai seluar pendek. Maksudnya tengok uruf lah. Tapi kalau kita contoh kalau Asia Tenggara, kalau mazhab Syafi'i, itu maknanya tutup dengan baik, kalau lebih sempurna, itu lebih baik. Contoh ingat, kalau dulu di IAIN, Institut Agama Islam Negeri, sekarang dia panggil UIN, Universiti Islam Negeri, kebanyakan adalah liberal. Selalunya rektor dia ni maknanya orang nombor satu lah kalau dia universiti liberal. Dan kebanyakan yang liberal ni belajar daripada universiti Eropah, yang balik daripada Harvard, daripada Cambridge, daripada Majlis Santiago, daripada apa lagi, yang terkenal luar negara. Begitu juga dengan penulis buku, tuan-tuan. Misalnya yang selalu dirujuk dalam buku ni, Fazlur Rahman. Fazlur Rahman ni adalah pensyarah Oxford Harvard. Dia adalah liberal. Tapi ada satu lagi, orang Pakistan, Fazlur Rahman. Ada satu lagi nama Afzalur Rahman, hak tu bagus. Dia tulis buku sirah 5 jilid, 7 jilid. Ensiklopedia Sirah Nabi SAW, diterjemahkan oleh DBP. Dulu dah, sekarang tak ada. Tak cetak dah, tengok 7 jilid, 100 biji masuk. 100 biji. Afzalur Rahman, okey. Fazlur Rahman, KO. Sebab dia modernis. Itu tak masuk lagi dengan pluralisme. Misalnya Nur Khalid Majid, manusia macam Buya Syakur tadi, dia kata apa? Saya ingat dia kata apa salahnya kalau kahwin dengan Yahudi Kristian? Nabi pun ada isteri Nabi Yahudi, ada yang Kristian. Misalnya Mairah Qibtiyah Kristian,
Sofia, Bona Sofia, Yahudi. Memanglah sebelum kahwin dengan Nabi dia Yahudi, dah kahwin masuk Islam lah. Bukan tu Yahudi. Betul tuan. Idea ni, kita ada datang masjid surah ni tak apa lagi. Tak boleh tahan lagi. Yang terpengaruh selalunya dengan Islam liberal, Islam plural, dengan Syiah, dengan modernism, apa lagi, free thinker. Ini jenis-jenis hak belajar, bukan nak menghina pendidikan orang yang tidak dapat pendidikan tinggi. Teman cakap lah, kalau yang duduk kerja-kerja biasa-biasa ni, dia tak jadi target. Dia nak suka apa orang ni, dia pun cukup-cukup makan. Dia target yang level tu, yang berpangkat, yang ada kuasa. Dia nak apa? Nak duit antaranya. Lepas tu dia nak pengaruh, dan sedang mempengaruhi orang bawah. Itu tujuan dia. Jadi tuan-tuan, kalau yang rosak, yang sesak ni, yang terpelajar, bertimbang yang tak sesak ni duduk biasa saja, pergi masjid surah biasa saja. Tak, orang kata, awak siapa dia tu belajar kat universiti? Awak SPM pun cikgu pergi kejut ke rumah, langsung main biasa. Dahsyat. Pada tuan silan, sangatlah kena berhati-hati, sangat berhati-hati. Itu tak lagi termasuk golongan-golongan yang kita panggil apa, nak tahu apa lah, nak panggil apa lah, yang takut dengan apa nama institusi perkahwinan. Bila baca, tengok statistik perceraian, takut nak kahwin. Ramai sekarang tuan-tuan perempuan yang berkerjaya tak kahwin. Awak tak ada kerja, ramai anak menikah, anak berderet. Tak ada penyusu lagi, mengandung lah, tak habis penyusu. No, awak kerja, ada jawatan, nak jadi bos tu, tak mengandung. Ramai tak makan apa, kerana takut pada risiko. Lelaki tak nak ambil risiko, perempuan takut risiko. Lelaki yang ada kerjaya, tak nak kahwin lagi. Seperti budak-budak muda sekarang, nak itu, nak ni, nak mak elok-elok pula mak besar. Kalau belum ada rumah, jangan kahwin. Dia keren rumah sekarang berapa ratus ribu. Letih kan. Jumpa orang, saya jumpa orang, anak-anak saya nak seorang je anak, jadi dia nak cucu seorang, ramai-ramai, dan seorang tu beri pendidikan terbaik. Bahkan saya kata kalau mati dulu terserah. Dahsyat. Takut anak ramai. Bukan orang biasa, penagih anak ramai pula. Pak tak ada kerja tu, atau kesan tu, bahaya. Campur pula dengan media masa. Asal apa dia, yang buruk-buruk aja letak muka depan. Cerai, gaduh, berat. Hak bahagia dia tak ambil temuduga pula. Contoh paling mudah lah poligami. Hak perai dia cerita kat orang. Hak bahagia dia tak cerita. Tak berlaku hak bahagia. Pada Islam benar-benar begini, sangat berhati-hatilah. Kita kena ambil peduli, terutama sekali pada anak-anak remaja kita yang akan menjadi ayah, akan menjadi ibu, akan menjadi pemimpin masyarakat, akan menjadi pekerja atau jadi majikan atau apa sahaja, yang kalau rosak akidah, Wallahu a'lam.
Lepas tu Buya Hamka sebut, kalau sekadar makan, babi di hutan pun makan. Kalau sekadar bekerja, kera di hutan pun bekerja. Kalau sekadar itu, Wallahu ta'ala. Jadi saya dah sebut ini, bagaimana akidah para imam tentang Umar Al-Khattab. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sini ni macam dalam buku ni saya tanya, yang warna-warni itu isu dia lah, isu dia macam-macam. Dia guna istilah sini tuan, dia guna istilah dalam buku ni, dia panggil Ortodoks Sunni. Ortodoks Sunni. Oh, nak ortodoks macam kita ni, ambil peduli pasal salat Jumaat, tutup aurat. Itu ortodoks lagi tu. Macam ni, puasa, kemudian terawih, solat sunat, benda-benda begitu tu. Mementingkan Al-Quran, kena pandai baca Quran. Ortodoks lagi. Kalau mahal liberal tu contoh lah, tak kisah. Dia memuji ni At-Tusi. Tusi itu Syiah. Dia menjahanamkan kerajaan Abbasiyah. Dia puji Tusi, At-Tusi. Macam-macam. Dia tuduh Bani Umayyah menzalimi, membunuh keturunan Nabi. Bila masa bunuh. Tapi ada dalam tulisan begitu masalah. Tapi dalam hadis tak ada begitu. Bahkan membela tu macam-macam tu. Ali radhiyallahu anhu berkata, wa waliyahum walin fa aqama wastaqama hatta darabat dinu bijiranihi. Dan mereka dipimpin oleh seorang pemimpin, dia pun menegakkan dan istiqamah hingga agama ini tetap kukuh. Sayyidina Ali tu imam Syiah nombor 1, puji Umar. Umar ni pemimpin dan dia menegakkan dan istiqamah hingga agama ini tetap teguh. Dalam kitab Nahjul Balawah itu satu kitab Syiah, antara kitab Syiah yang menjadi pegangan mereka lah. Di antaranya Al-Maisam Al-Bahrani dan Ad-Dambali berkata sesungguhnya pemimpin tersebut adalah Umar. Ini pokok dia juga kata ni, Darabat dinu bijirani adalah ungkapan menggunakan istilah atau sifat isti'arah. Isti'arah ni apa nama, kiasan yang bermakna keteguhan dan kekokohan, seperti kokohnya seekor unta yang menteruk di bumi. Misalnya kita ibarat macam ni lah, pohonnya melambai-lambai bila pokoknya ada tangan ni. Ada dia panggil isti'arah. Melambai-lambai itu maknanya menggunakan sifat manusia pada pokok kan. Dan kita nak mengindahkan bahasa, itu maksud isti'arah. Jadi sebutnya Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali sebut pada Umar, dia ni menegakkan istiqamah sehingga agama ni tetap kokoh. Itu kata imam. Tapi apa dia orang Syiah kata pada Umar? Tuan-tuan tengok nanti pun, saya malam buat nak bawa laptop gambar ada pasal. Kalau dari itu tuan-tuan boleh tengok macam-macam. Kemudian Sayyidina Ali pun banyak Umar Al-Khattab. Ali radhiyallahu berkata ketika dia akan meninggal, dia mengirim utusan kepada Umar dan mengangkatnya sebagai pemimpin. Kami pun mendengar dan taat serta memberi nasihat. Dia seorang memiliki sejarah hidup dan sifat yang baik. Ini pujian Ali kepada Umar Al-Khattab masa dekat-dekat Umar nak meninggal. Ali puji. Lagi tuan-tuan, Ali radhiyallahu menikahkan Umar dengan anaknya Ummu Kulsum. Hal ini disebutkan oleh pembesar ahli sejarah Syiah Ahmad bin Abi Ya'qub dalam tarikh. Dia berkata di tahun ini Umar meminang Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, ibunya yakni Fatimah binti Rasulullah. Ali berkata sesungguhnya dia masih kecil. Umar menjawab, sesungguhnya aku tidak menginginkan pendapat. Dia pun menikahkan dan memberi mahar sebanyak 10,000 dirham. Tuan-tuan,
Sayyidina Ali masuk Islam umur 8 tahun. Sayyidina Umar masuk Islam umur 34. Berapa beza umur? Tapi bukan betul Sayyidina Umar kata, bukan soal kecil besar, tapi Sayyidina Umar nak dia ni menjadi menantu Sayyidina Ali. Kenapa? Kerana dia tak nak putus dengan keluarga Nabi SAW, iaitu anak Ali tu, anak Fatimah tu, Ummu Kulsum itu adalah cucu Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, dia panggil apa? Ali ni bapa mertua Nabi. Omar bapa mertua Nabi, sebab Omar kahwin dengan Hafsah, anak Nabi. Jadi dia panggil apa tu, dua orang menantu kan. Omar Nabi menantu, Omar bapa mertua. Bapa mertua Nabi pergi kahwin dengan cucu Nabi, dia panggil benda, dia panggil apa? Bapa mertua Nabi pergi kahwin dengan cucu Nabi. Tak nampak. Dia panggil apa? Dahsyat. Pasal apa? Omar kahwin dengan apa nama ni, Ummu Kulsum itu ialah supaya dia tak nak putus hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ke mana? Sebab tu kan Ali tak ada langsung rasa benci kepada Umar Al-Khattab, sebagaimana yang diceritakan oleh Syiah, sebagaimana diceritakan oleh Syiah dan lain-lain. Kemudian yang peliknya, Syekh Daulah Safawiyah, kerajaan Safawiyah yang saya sebut tadi, dalam buku ni sangat dipuji oleh penulis buku ni. Dia dijemput di Malaysia, dia buat satu conference, seminar. Apalah, siapa ni? Syekh Daulah Safawiyah kata apa? Cerita Sayyidina Ali kahwin, mana Sayyidina Umar kahwin dengan anak apa nama ni, Sayyidina Ali. Dia kata apa? Dia kata Ali mengatakan, Ali mengirim kepada seorang ke seekor jin. Dia panggil apa? Jin tak ada ekor. Seorang, bukan jin, bukan orang. Dia ni Ali mengirim kepada jin wanita, jin betina daripada Yahudi Najran. Jin ni jin Yahudi Najran, dan memerintahnya untuk menyamar berupa wajah Ummu Kulsum. Kemudian dia menikahkan jin tadi, jin Yahudi tadi, dengan Umar bin Al-Khattab. Cerita lucu. Waktu saya sebut dulu awal, ajaran sesaat ni dia tiga dia mesti ada. Bodoh, lucu, tak masuk akal. Dia boleh buat cerita, dia nak lawan tak boleh. Memang ada dalam sejarah. Dalam ahli sunnah pun memang sebut begitu. Omar ni kahwin dengan anak Sayyidina Ali. Dalam kitab Syiah pun sebut Omar kahwin dengan Sayyidina Ali. Nak kata tak ada, tak boleh, pasal memang jelas ada. Dia berkata ia kahwin, tapi sebenarnya Sayyidina Umar tu kahwin dengan jin yang rupa muka Ummu Kulsum. Dahsyat. Dalil dia apa? Ada dalil. Dalil dia Asia, ingat Asia, isteri Fir'aun. Ada dalam riwayat sebut Fir'aun bila dia nak bersama dengan Asia, Allah perintahkan jin kafir menyerupai Asia. Jadi Fir'aun jimat jin, bukan jimat Asia.
Asia tu Islam. Cerita dia ada riwayat begitu. Jadi dia ambil itu juga bubuh kepada Sayyidina Umar. Agak-agak lah tuan-tuan. Tapi kita mahu cakap tuan-tuan, bila satu doktrin atau satu pahaman masuk dalam kepala orang dan dia taksub pada orang cerita tu, dia jadi jahil. Lepas tu Islam tidak benar. Benar begitu tak? Lepas tu Nabi SAW dia ada dalil. Ada dalil. Quran dia ada dalil. Agama dia ada dalil. Lepas tu dalam Quran tu, kalau Quran sebut dia qat'i dalalah dia bang. Benar yang pasti. Lepas tu Nabi SAW misalnya dalam perang Badar. Nabi berkemah sebelum kawasan air. Sahabat tanya, Rasulullah, adakah ini wahyu atau pandanganmu dalam strategi perang? Nabi kata, ini pandangan aku saja. Sahabat kata, kalau macam kita tepat, kita kena berkemah selepas kawasan air supaya orang kategoris tak dapat perjalanan. Oh begitu, pindah. Itu Nabi dalam perang Badar, Nabi nak bertahan dalam perahu. Nabi nak bertahan di Madinah. Tapi bila Nabi panggil sahabat-sahabat yang tak sempat pergi perang Badar, bersungguh-sungguh nak keluar. Nabi keluar. Kemudian bila Nabi masuk dalam bilik nak pakai baju besi, sahabat-sahabat senior kata, kamu tak tengok ke? Nabi tanya 3 kali, kita nak keluar ke bentar? Yang muda-muda kata, ketok keluar. Nabi pun masuk pakai baju besi. Sahabat-sahabat senior kata, kamu tak nampak ke? Nabi macam nak duduk bertahan dalam Madinah. Oh, sahabat-sahabat yang muda ni rasa bersalah. Bila Nabi keluar pakai baju besi, dan sahabat-sahabat muda kata, tarik balik kita bertahan. Nabi kata, bukan perangai Nabi, bukan perangai Rasul. Bila dah pakai baju besi, buka balik. Dia tanya sahabat-sahabat, nak azan kita azan pagi-pagi. Dia tanya dulu, macam mana kita nak panggil orang mari solat? Ada cadakan ketuk macam gereja tu, bunyi loceng. Nabi kata itu macam gereja. Ada kata kita bakar, batu keluar asap, kita nampak asap tu masuk, itu majusi pakai api. Loh, ada kata kita pakai trompet, itu Yahudi. Balik dulu. Baik dulu. Pada malam tu datang, pagi esok datang sahabat cerita, dia mimpi ada orang datang ajar. Macam mana? Ajar azan. Saya kita azan. Kemudian bila Bilal, bukan Bilal mimpi, ada sahabat lain mimpi, kan Bilal azan, Umar dengar, Umar pergi, ya Rasulullah, saya mimpi juga malam tadi macam ni. Agama Islam bukan agama eksklusif, bukan untuk orang tertentu. Dalam ni tuan-tuan, semua cakap, dia kata syariat ini dimonopoli oleh ulama-ulama. Ulama-ulama yang membuat, yang menentukan hukum. La ilaha illallah. Sebab tu betul macam cakap tuan-tuan, ada orang, kalau saya sebut tuan-tuan, orang besar kita, dia kata apalah fatwa sekejap gitu, sekejap gini, tak pernah tetap. Sebab tu tuan-tuan, kalau baik tak bercakap, orang tak tahu kita bodoh. Baik dia, memang fatwa sifat dia begitu. Kecuali kalau yang qat'i, yang dalam Quran tetap, memang tak berubah. Tapi kalau fatwa dia berubah mengikut keadaan, berubah. Sejak begitu, sejak begini, mengikut keadaan setempat pula. Dia tak boleh, dia tak akan tetap. Habis keadaan begini, timbul keadaan begini, lain pula cerita dia. Hilang yang menghalang untuk dia hukum lain pula. Dia dipanggil fatwa. Itu fatwa. Tapi dalam ni dia sebut ulama yang memonopoli agama, ulama yang membuat hukum. Dia panggil apa? Ulama negara. Istilah dia ulama negara. Saya rasa macam buang masa baca, tapi kena baca juga. Kalau tak baca kita tetap.
Kemudian Ali sayang kepada Umar. Ali mengkhawatirkan Umar lalu dari ancaman Romawi kerana dia adalah tiang umat, benteng umat. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab berniat untuk ikut serta dalam memerangi Rom zaman Sayyidina Umar, dia jadi khalifah, dia nak pergi juga. Dia minta pendapat Ali. Dia kata, Ali, macam mana kalau aku pergi? Ali kata apa? Sesungguhnya jika engkau pergi sendiri menuju musuh di hadapan dengan mereka, dengan sahabat-sahabat, lalu engkau mendapat bencana, nescaya engkau tidak dapat menjadi pelindung bagi kaum muslimin di penghujung negeri mereka. Tidak ada setelahmu tempat rujukan bagi mereka. Kirimlah kepada mereka seorang ahli perang, sertakan bersamanya orang yang tahan banting dan ahli menasihat. Jika Allah memenangkan, maka itulah yang engkau inginkan. Jika tidak, engkau tetap menjadi tiang umat dan benteng bagi kaum muslimin. Dalam surat lain sebut, Ali berkata, sesungguhnya jika engkau orang ajam tersebut, sesungguhnya jika orang ajam melihat engkau, nescaya mereka akan berkata, inilah dia pokok bangsa Arab. Jika kamu boleh membunuhnya, maka kita akan aman. Dia takut Umar mati. Ali ni sayangnya pada Umar. Dia tak lagi pergi, bagi orang lain pergi. Tuan-tuan dia sayang. Dan ni, saya tengok macam-macam lagi cerita tentang sayangnya Ali radhiyallahu anhu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ali berharap menghadap Allah dengan membawa amal seperti Umar Al-Khattab. Ketika Abu Lu'lu' Al-Majusi Al-Farisi membunuh Umar bin Al-Khattab, ditikam Umar. Dua anak, apa nama ni, dua anak saudara, dua anak dipanggil apa sini, anak pakcik Nabi, iaitu Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Abbas. Itu Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas. Abu Talib dan Abbas tu adik-beradik, adik-beradik ayah Nabi lah. Tidak seperti ini, dipanggil dua pakcik Nabi, dua anak pakcik Nabi. Abbas berkata, kami mendengar suara Ummu Kulsum, yakni anak sendiri, menangis. Ini puteri Ali bin Abi Thalib berkata, kesian Umar bersamanya beberapa wanita yang menangis hingga bunyi tangisan itu. Abbas berkata, demi Allah, keislamanmu merupakan kemuliaan. Dia kata kepada Umar, kepimpinanmu dan merupakan kemenangan, dan engkau telah memenuhi bumi dengan keadilan. Umar berkata, apakah engkau berani menjadi saksi atas hal tersebut? Abbas senyap. Kemudian Ali tepuk belakang dia, kata, iyalah, aku boleh jadi saksi bahawa kamu memenuhi bumi dengan keadilan, kamu memenuhi dengan kemuliaan, kepimpinan merupakan kemenangan. Abbas berkata, iya. Ali kata, iya, disaksi atas kepimpinan, keadilan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Ali menjadi saksi. Umar sangat memuliakan Ahlul Bait sehingga dia lebih mengutamakan Husain daripada putranya sendiri, iaitu Abdullah yang dipanggil Ibnu Umar itu. Hingga dia mengucapkan tentang Husain ucapan yang terkenal. Dia sebut apa? Tidaklah menumbuhkan rambut di kepala selain kamu. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kepala ni kan, rambut kan lambat, handsome. Kalau botak tu tua kan, kalau muda botak tu penyakit. Gitu. Kalau tua rambut hitam, orang kata apa? Tak ubah-ubah. Kalau muda sampai tua ya. Dia baru 20 botak tu turunan. Kalau botak kecil kena kemo, pasal kanser. Ali Umar memuji keluarga Al-Bait. Tapi tuan-tuan, dalam buku ni juga macam-macam dia kata yang tak sepatutnya pada Umar. Saya tak tahulah, tuan-tuan. Misalnya Faisal Tehrani, dia menulis dalam buku-buku dia, boleh dikatakan selalu dia tulis
antaranya perempuan dan bercinta. Tadi ada buat buku baru ni, saya nak beli mahal. Kalau kita beli, untung dia. Masalahnya nak tunggu orang bagi, confirm tak ada. Tak pernah beli juga. Saya tengok apa tajuk baru buku dia ni. Allah SWT. Apa lah? Mesti dia akan memburukkan sahabat. Kesadaran. Pesyarah UKM. Pernah beringat tu tak? Doktor kesadaran. Mesti memburukkan sahabat. Paling tidak dia letak nama, guna nama watak jahat, guna nama sahabat. Watak jahat, guna nama sahabat. Mungkin kalau orang lagi, dia dah kita buat cerita je, kebetulan kita guna nama ni macam alasan. Tak apalah, di dunia lepas niat kita tahulah awak siapa. Yang tahulah. Tak ada. Tuan-tuan, kamu juga memuji Syiah, memburukkan pula Salahuddin Al-Ayyubi. Syiah Fatimiyah tu, dia sanggup bekerja sama dengan tentera Salib untuk membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan perangai Syiah kerja dengan kapit sampai sekarang. Iraq jatuh sebab apa? Sebab Syiah bekerjasama dengan mereka untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Iraq dahsyat. Waktu tuan-tuan jangan lupa sejarah. Jangan lupa. Kalau lupa sejarah, anak-anak muda kita akan kehilangan identiti. Dan dia tak tahu asal usul dia. Dan dia tak tahu bila bangsa dia maju dan bagaimana bangsa dia jatuh. Apa berlaku di Palestin? 1924, 25 tahun yang dulu. Kemudiannya 1945. Sekarang diulang-ulang oleh orang Islam. Diulang-ulang. Apa dia? Menjual tanah kepada orang bukan Islam. Akhirnya apa jadi? Gaza tu bukan sekakan beruk. Dia punya tanah, dia sempit, kecil lagi pada Paris. Pun mengulangi kesalahan dan kekejian yang sama yang pernah dibuat oleh orang jahat itu. Akhirnya yang banyak bunuh tentera Islam, orang Islam yang baik-baik, orang Islam sendiri yang jadi ejen Mossad. Ejen Mossad canggih sikit kuliah semua baginya. Ejen Mossad termasuk di Malaysia. Siapa dia? Pernah tak ada ejen Mossad? Orang Melayu Islam. Mossad ni kalau Amerika CIA, mesti tak pernah tengok cerita penyiasatan. Kalau Rusia KGB. Kalau di sekolah, kalau KBG, kelab bilik guru. Kalau Rusia KGB, bukan KBG, KGB. Kalau Yahudi, dia ada Mossad. Ramai orang Palestin sendiri itu yang dibayar Yahudi untuk membocorkan macam-macam cerita. Antara yang Syekh Ahmad Yassin meninggal balik solat subuh, bersepai tinggal muka je. Siapa yang beri maklumat pada Yahudi untuk melancarkan peluru pandu? Mau balik solat subuh hantar kursi kode. Siapa beri maklumat?
Orang Palestin. Wallahualam, saya tak tahu saya ketik tahu itu. Yang ini saya tak tahu saya tidak. Tapi ada cerita saya baca. Kalau tuan-tuan ingat 2-3 tahun lepas, yang Dr. Fadi yang kena tembok di belakang Taikil. Ya, dia tembok belakang Taikil. Siapa yang tembok? Oh, Palestin. Saya tahu bila balik ke sana, dia duduk telefon Mossad minta wang tebusan. Ni apa panggil? Bukan wang upahan. Ya, imam kan imam. Oh, Palestin, oh Islam. Dan cerita ni bukan baru tu kan. Yang bunuh Senoma, siapa dia? Abu Lulu. Abu Lulu. Ni, jangan kita sebut Abu Lulu. Abu Lulu ni, dia kata dia Islam. Dia solat di belakang Sayyidina Umar. Abu Lulu. Yang bunuh Sayyidina Ali, siapa dia? Dia kata dia Islam juga. Abdul Rahman Ibn Muljim. Yang bunuh Sayyidina Hussein, cucu Nabi, siapa dia? Orang-orang yang sekeliling dia, yang kononnya memuja dia, kami sanjung, kamu cucu Nabi, kamu belum. Siapa dia? Syiah kufur. Yang bunuh Sayyidina Uthman dalam rumah, siapa dia? Malik bin Ashtar. Malik bin Ashtar, yang kemudian dilantik oleh Ali menjadi Gubernur Mesir. Hak tu yang Muawiyah tak setuju sangat tu. Bukan Muawiyah seorang, sahabat-sahabat yang lain pun tak setuju, termasuk Umar bin Hashim. Macam mana orang boleh masuk dalam masa Uthman, yang termasuk salah seorang dituduh membunuh Uthman, kau lantik dia? Itu kita tak tahu strategi Ali kan. Tapi saya tak sebut tuan-tuan, yang buat kerja bunuh orang Islam, orang Islam. Tuan-tuan, Muhammad Al-Fatih umur dah masa tu 32 masa tu 32. Dalam perjalanan ke Perancis untuk menyerang Perancis, mati. Sebab apa? Mati kena racun. Oleh siapa? Oleh tentera Islam. Perancis menyambut kegembiraan kematian Muhammad Al-Fatih seminggu beraya. Seminggu. Kalau tidak, mampu dia kalah Perancis. Tapi kalau Muhammad Al-Fatih mati dapat jalan pergi Perancis, tuan-tuan baca. Kalau malah baca, beli semua anak-anak baca, lepas tu dia cerita Muhammad Al-Fatih. Bila dia mati, orang Perancis beraya. Kalau tidak, jaya dia. Kalau tidak, Perancis hari ini adalah sebahagian ataupun paling tidak bekas jajahan negara Islam. Siapa yang bunuh Muhammad Al-Fatih? Oh, Islam. Dan macam sekarang juga tuan-tuan, yang ada kutuk ulama ni, apa dia? Oh, orang Islam. Wallahu a'lam. Kemudian cumi mata patah. Kemudian apakah para ulama Syiah mengikuti para imam mereka terkait keyakinan terhadap Umar Al-Khattab? Tak sempat. Semua tuan-tuan sebagai kesimpulan, berhati-hati, beringat-ingat, berhati-hati supaya kita tidak termasuk dalam anak keluarga kita, sebagai siapa saja keluarga terdekat, supaya tidak termasuk dalam golongan orang yang sengaja atau tidak sengaja, terlebih lagi sengaja, perkara melibatkan perkara yang rosak akidah. Berhati-hati. Nak bertarikat, silakan. Tapi tarikat yang paling bagus ialah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, bukan ajaran tubuh. Bukan kata kalau Nabi ke kanan tubuh, ke kiri kita ikut tubuh. Tak nak. Ikut Nabi.
Bukan saya tak setuju dia baca buku-buku tasawuf, bacalah. Tapi pada saya, antara kalau nak baca buku tasawuf terbaik ialah Riyadhus Shalihin itu, Imam Nawawi itu. Imam Nawawi pun Syafi'i, kan dia bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi bagus tu kitab hadis Riyadhus Shalihin itu. Bagus. Kalau tuan-tuan, itu masalahnya tebal lah. Kalau terjemahan Melayu dan cilik, bila nak ambil kuliah masjid, kalau sebulan sekali 20 orang pemusik tak biar. Bagi Riyadhus Shalihin itu bagus. Kitab adab, tak payah cari kitab lain lah. Nak baca Adabul Mufrad Imam Bukhari, cukup bagus. Sekali dengan syarah. Masalahnya 3 jilid. Kalau 2 hadis sebulan, Adabul Mufrad tu ada 1322 hadis. Kalau 2 hadis sebulan, apa ratus tahun habis. Bagus betul. Itu kalau nak sebut, kalau nak belajar tasawuf. Bukan tak perlu kitab lain, tapi yang tu jangan tinggal lu pergi baca tak tahu yang tu. Bukan tak boleh, boleh. Tapi yang sepatutnya kita baca, kenapa tak baca? Itu masalah. Tapi tuan-tuan, akhirnya anak-anak muda kita ataupun siapa saja yang mencari agama kehilangan contoh sebenar. Kehilangan contoh sebenar. Teman cakap lah misalnya golongan Habib, mengaku Habib. Tuan tengok di Indonesia, ada dalam YouTube, ada beberapa orang Habib, golongan mengaku Habib, di tes DNA dia. Tak ada pun DNA Arab. No, ada DNA Kota Kinti. Mengaku Habib, awak rindu macam pada cakap Arab, mengaku Habib. Tak ada kan. Itu kira Habib kau tak Habib kau. Kalau dia baik, alhamdulillah, boleh ikut. Kalau dia Habib, keturunan Nabi, bertambahlah kelebihan dia sebab dia keturunan Nabi dan dia baik. Lagi bagus. Saya jumpa orang, anak perempuan dia nak kahwin, tapi bukan dengan Sayyid, tak bagi. Kemudian saya tanya, kalau dia antara Sayyid dengan yang tidak Sayyid, Sayyid ni tak solat, yang Sayyid, yang tidak Sayyid ni solat. Yang mana kamu pilih? Tak pilih dua-dua. Apa pun juga. Saya kata saya pun saya juga. Ya ke? Saya merah. Tuan, wallahu a'lam. Lepas tu kata tuan, kan Nabi sebut apa? Lau kanat Fatimah sarqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah mencuri, aku akan potong tangan dia. Bukan soalan keturunan Nabi. Nabi ajar, keturunan Nabi ajar hadis, ajar sunnah. Bukan bagi ajar menyanyi, selawat. Selawat sikit ya, hal lain tu nyanyi. Selawat ni Allahumma salli ala Muhammad. Hal lain tu bukan selawat. Wallahualam. Kemah lebih-lebih sikit lagi. Pasal kapur gerak apa sampai baca buku ni, tu bawa juga. Tak baik Allah Ta'ala ilmu tu. Kelemahan saya, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesalahan. Saya sudah dengan nafas yang bila bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي